Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Dikatakan bersatu Perikatan Nasional semakin gelabah dan semakin takut. Jadi apa yang mereka buat? Mereka membuat satu kenyataan untuk menipu rakyat Malaysia. Kononnya rakyat mahukan Perikatan Nasional untuk kembali memerintah. Siapa yang mahu sahabat-sahabat semua? Ya, ketika mereka menjadi kerajaan, apa yang berlaku? Kita dikurung. Ya, mereka isytiharkan darurat. Rakyat hilang punca pendapatan. Rakyat terkurung dan sebagainya. Membuatkan begitu ramai ketika itu. Rakyat menderita atas perbuatan dan juga keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Sahabat-sahabat semua. Hari ini pula, mereka cuba membuat drama. Kononnya rakyat mahukan Perikatan Nasional kembali memerintah. Siapa rakyat itu yang dimaksudkan? Adakah walan-walauntit, geng-geng lebay-lebay, ataupun pentaksub-pentaksub daripada parti pembangkang ini? Itu persoalannya. Jadi menarik untuk kita dengar ya pencerahan daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, saya mau kita mendengar pencerahan terkini daripada Lokman Adam, sahabat-sahabat semua. Bukan Perikatan Nasional kembali memerintah Malaysia. Ini rakyat gila mana tuan-tuan yang nakkan supaya kerajaan yang telah lockdown Malaysia ini selama 18 bulan, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup. Kerajaan yang telah mendaruratkan negara ini sehingga orang tak boleh keluar cari makan secara sempurna. Ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang berhutang keliling pinggang, hutang along dan sebagainya, ramai yang bunuh diri. Peningkatan jumlah yang bunuh diri meningkat 143% zaman Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Tiba-tiba Hamzah mengatakan bahawa hari ini rakyat rindu zaman tersebut. Saya rasa Hamzah ni masih tak boleh move on tuan-tuan. Masih lagi tak boleh terima hakikat anak dia mohon representasi tak lepas. Dia tahu bahawa nasib anak dia dah makin dekat. Masih mempunyai peluang yang cerah untuk dihadapkan ke muka pengadilan. Begitu juga dengan presiden beliau yang sudah pun berhadapan dengan pendakwaan di mahkamah, walaupun disebabkan sebab-sebab teknikal lepas dua, tetapi ada lagi dua kes yang masih belum lepas, dan ada banyak kes yang belum lagi dihadapkan ke muka pengadilan, termasuklah kes yang melibatkan menantu beliau Adlan Berhan. Jadi apa? TikTok live? Live? Dia lambat keluar TikTok hari ni. Okey. Jadi saya yakin ramai yang nak tanya soalan. Ramai yang tertunggu-tunggu untuk kita buat live. Sekarang ni kita ada juga beberapa isu-isu lain yang kita nak kupas. Kalau ada tuan-tuan nak bertanyakan soalan, bolehlah tanya soalan anda di talian 019 4819495 019 4819495. Okey, silakan. Okey Tok, soalan setuju. Masih lagi berkenaan dengan topik rakyat mahu PN ambil alih. Okey, sedangkan kita tahu di dalam Bersatu tu sendiri sedang bergolak tu. Macam mana rakyat nak harapkan pemimpin dalam Bersatu atau Perikatan Nasional ni untuk memimpin tu? Itulah, dia punya wakil rakyat pun dia tak boleh kawal. Wakil rakyat dia sudah semakin liar. Sudah tidak lagi menghormati institusi Presiden Bersatu itu sendiri. Yang apatah lagi pengurusi Pakatan Harapan, Perikatan Nasional. Jadi kita lihat hari ini wakil rakyat dia daripada Kuala Kangsar sudah memberikan sokongan kepada PMX. Wakil rakyat dia daripada Labuan yang juga merupakan Ketua Perhubungan Wilayah Persekutuan sudah memberikan sokongan kepada PMX. Kita pun dengar khabar ada beberapa yang lain ni sedang menunggu giliran untuk menyatakan sokongan kepada PMX. Ini jelas menunjukkan tuan-tuan mereka hari ini begitu gelabah
walaupun Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa perundingan dengan Timbalan Perdana Menteri 1 dihentikan kerana berbagai syarat yang ditetapkan oleh Timbalan Perdana Menteri 1. Apa yang syarat-syarat tu dia tidak uraikan kan. Tetapi kita nak tanya dengan Hamzah ketika dia menjadi Menteri Dalam Negeri kepada Ismail Sabri. Bila mana Ismail Sabri menandatangani CSA bersama dengan pembangkang, bersama dengan Datuk Seri Anwar, bersama dengan Lim Guan Eng, bersama dengan Abang Mat Sabu. Adakah kerajaan Perikatan Nasional yang dikenali sebagai keluarga Malaysia itu langsung tidak meletakkan sebarang syarat? Ada kan? Jadi biasalah. Zaman Muhyiddin pun bila dia nak hilang kuasa tu, dia cuba juga untuk menandatangani CSA, tapi tak sempat nak tanda tangan, dia dah melingkup tuan-tuan. Dia dah tergolek. Jadi perbincangan tentang CSA itu telah dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Masa itu pun mereka meletakkan pelbagai syarat. Antara syarat yang dikenakan kepada pembangkang ketika itu, setiap usul yang dibawa ke Parlimen untuk diluluskan, kan? Setelah mendapat setelah dibincangkan dengan pembangkang, maka pembangkang perlu untuk menyokong usul-usul yang dibawa oleh kerajaan. Jadi biasalah, itu syarat yang Datuk Seri Anwar setuju, Lim Guan Eng setuju, Mat Sabu setuju. Jadi sekarang ni, bila kita minta berbincang dengan Timbalan Perdana Menteri 1, semua syarat dia tak mau terima. Tapi peruntukan dia nak. Syarat tak mau terima, tapi kelebihan-kelebihan yang dulu dia bagi kepada pembangkang, kali ni dia nak. Mana boleh tuan-tuan. Kena be fair and square lah. Kena adil dan saksama. Jangan nak benda yang syok tentang diri dia je. Bila kita letak syarat, dia tak mau dengar. Okey, silakan. Ada soalan lain? Okey, Tok. Peruntukan tadi Tok sebut kan. Bila kita sebut peruntukan ni, dia ada peruntukan untuk rakyat ni berbeza dengan peruntukan ahli parlimen ni, Tok. Mungkin rakyat ni ada yang keliru sikit. Mungkin Tok boleh jelaskan sikit. Dia macam ni. Setiap apa yang diperuntukkan, okey, dia boleh melalui wakil rakyat, dia juga boleh melalui penyelaras parlimen. Dia juga boleh melalui kementerian-kementerian, ianya boleh melalui ECU, ianya boleh melalui jabatan-jabatan kerajaan, agensi kerajaan, ataupun melalui kerajaan negeri. Dia ada banyak saluran. Dia ada banyak saluran. Jadi rakyat tak perlu bimbang kalau misalnya wakil rakyat kalian ialah pembangkang. Kalaupun kita tak salurkan peruntukan tu kepada wakil rakyat pembangkang, kalau ada penyelaras parlimen di situ, penyelaras parlimen masih boleh untuk memohon peruntukan daripada kerajaan persekutuan, daripada ICU dan sebagainya. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan bimbanglah. Cara kita nak bantu rakyat tu tetap ada. Sama juga Kelantan, walaupun the whole Kelantan itu, saudara, hampir semua tinggal 2 ketul je. Satu di Gua Musang, satu di Kota Lama. Wakil rakyat daripada Kerajaan Perpaduan, yang lain semua PAS, Belaka bersama dengan Bersatu. Tetapi peruntukan kepada mereka tetap disalurkan. Cuma sudah pastilah tuan-tuan, kita berhati-hati kan. Penasihat kepada 4 negeri ni, iaitu Mahathir Mohamad, dia sendiri pun pada tahun 1999, selepas PAS mengambil alih kerajaan negeri Kelantan, mula-mula dia bagi royalti minyak Negeri Terengganu. Mula-mula dia bagi royalti minyak pada PAS di Negeri Terengganu, kerajaan PAS Negeri Terengganu. Tetapi selepas apa yang diberikan, kerajaan PAS gagal untuk memberitahu ataupun mengisytiharkan ke mana perginya duit royalti minyak yang diberikan oleh kerajaan persekutuan. Maka itu menyebabkan Tun Dr. Mahathir
telah pun menarik balik peruntukan yang telah pun disalurkan kepada kerajaan PAS di Terengganu. Jadi kalau Mahathir yang merupakan penasihat dia orang ni pun buat macam tu, jadi tak ada sebab kenapa kerajaan hari ini, lebih-lebih lagi kalau dia orang ni tak nak tanda tangan CSA, tidak boleh menyalurkan peruntukan secara terus kepada rakyat melalui agensi, melalui penyelaras DUN ataupun jawatan kuasa pembangunan persekutuan ataupun ICU dan sebagainya. Ada banyak cara kita boleh salurkan bantuan tersebut. Yalah, sebab PM pun dia nak setiap perbelanjaan tu dapat dilaksanakan dengan secara transparent, ada accountability, bukan suka-suka PMX ni minta untuk apa ni, bincang untuk bincang dengan TPM. dengan TPM 1. Dia ada sebab. Dia ada masalah, kita punya TikTok ni dah kena kacau. Kenapa? Dia lag. Dah jatuh, tiba-tiba tinggal 43 daripada 700 lebih. Dia orang apa ni, shadow ban ni. TikTok live ada problem. Ada problem. Tak boleh Yeah. teruskan je. Teruskan dekat Facebook. Okey, ada lagi? Okey, Tok. PN juga dia kan mendakwa ada beberapa ahli parlimen mereka ni ditawarkan projek jika menyokong PMX ni. Saya nampak ni Hamzah ni dia terlalu banyak berhalusinasi. Dia lulu. Dia lulu. Sebab apa? Yang tawarkan projek, yang ugut, itu semua kerja-kerja yang bos dia buat. Itu semua kerja-kerja yang Muhyiddin buat. Apa yang terjadi kepada Mas Ermiati? Apa yang terjadi kepada Mustafa Muhammad? Hamzah sendiri, kenapa dia lompat? Jangan lupa tu. Yang wakil rakyat UMNO yang 16 orang ni, kenapa dia orang lompat? Dan jangan lupa dalam mesyuarat MT Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin berhubung dengan scheme of things, itu siapa yang buat? Jadi janganlah kerana kamu buat, kamu fikir semua orang pun buat macam kamu. Silap tu. Tak betul. Kita tak buat perangai macam Hamzah Zainuddin, macam Muhyiddin Yassin and the gang. Okey? Okey, Tok. Ya. Kita lari sikit daripada soalan Perikatan Nasional ni kan, Tok? Ya. Ada satu isu ni, Tok. Gelisah dia tu. Ya, macam ini. Itu kena faham sikit. Kementerian Pertahanan telah pun mengeluarkan penjelasan. Okey. Sebenarnya yang kena pergi PLKN ini ialah mereka yang lahir selepas 2007. Siapa yang lahir selepas 2007 dan ke atas, maknanya budak yang berusia hari ini 16 tahun, tahun depan umur dia 17 tahun. So 17 tahun dan ke atas diwajibkan untuk pergi latihan khidmat negara. Kalau dulu 3 bulan, sekarang separuh je, 45 hari saja. Dan adakah wajib mesti pergi? Boleh minta penangguhan. Penangguhan itulah yang boleh tangguh daripada umur 17 sampai umur 35. Bukan kita suruh orang yang hari ni 35 tahun dah carry baby lah, dia orang siap buat apa? Buat apa ni, poster buat carry baby. Allah, janganlah buat perangai buruk sangat macam tu. Kalau nak reka fitnah sangat pun, kan. Inilah puak-puak Perikatan Nasional, tuan-tuan. Dia tak ada kerja lain. Kerja dia mereka fitnah, spin. Mereka fitnah, spin. Tak ada kerja lain. Sebenarnya yang kena pergi ni, tuan-tuan, umur dia 17 tahun dan ke atas. Hari ni, sekarang ni yang lahir tahun 2007, sekarang 16 tahun. PLKN akan bermula semula tahun 2004. Maknanya tahun depan. Okey? Tahun depan. Tahun depan. Ada yang cakap pembaziran duit rakyat.
Kalau duit ni bagi kat pemandu teksi macam Kamal ni, mesti dia setuju punya. Betul lah Kamal? Kan? Bila kita nak buat benda yang baik, PLKN, semua dikira tak baik. Ikut hati dia lah. Itu hak dia untuk berfikir begitu kan. Tetapi kita pun ada sebab kenapa kita nak hidupkan balik. Ada sebelum ni kawan-kawan bekas PLKN, mereka mengharapkan bila PLKN ini dihidupkan balik, maka mereka akan diambil semula bekerja. Itu pun harapan kawan-kawan yang dulu bertugas di PLKN. Tetapi PLKN 2.0 ini, saya difahamkan kita melakukan langkah sehabis jimat. Maksudnya kita tak hire camp luar, kita buat semua di camp tentera. Dan kemungkinan besar petugas-petugas PLKN pun terdiri daripada anggota tentera. Okey? Ini kena jelas. Okey, ada lagi? Okey, tu Liberal International. Ada pihak mendakwa Parti Keadilan ni salah satu ahli di dalam organisasi Liberal International itu. Cuma silap lah masa dia buat recording tu. Masa dia recording tu, sebelum jumpa logo PKR tu, terjumpa logo gerakan. Itu sebab kalau nak kelentong tu kan, cerdik lah sikit, edit lah, potong lah yang part gerakan tu, janganlah nampak kan. Tapi sebelum keluar logo PKR tu kan, keluar pula logo gerakan. Okey, kita nak bagi faham YB Fahmi pun apa ni bukanlah apa ni bila ada logo PKR dalam website tersebut bermakna bahawa PKR ini menyokong liberalism yang berkiblatkan kepada Israel dan menyokong apa juga yang dilakukan oleh Israel. Tak benar sama sekali kalau kita tengok saya rasa PMX hari ini, Presiden PKR antara yang paling lantang dalam soal membela nasib umat Islam Palestin. Dan beliau membela nasib umat Islam Palestin ini daripada tahun 80-an tuan-tuan masa dia Ketua Pemuda UMNO. Dia Ketua Pemuda UMNO yang pertama yang telah membuat demonstrasi besar-besaran. Malah dia bawa turun Yasir Arafat dan Yasir Arafat mengangkat dia sebagai anak angkat Palestin. Korang ada? Ada kan? Dekat Malaysia ni kita banyak ambil orang Palestin jadi anak angkat. Tapi Yasir Arafat datang kat Malaysia ni ambil anak Malaysia jadi anak angkat. Anwar Ibrahim. Itulah nak tunjukkan perjuangan dia ni bukan setahun 2 tahun tuan-tuan, lebih 40 tahun dalam membela umat Islam di Palestin. Saya nak bagi penjelasan bahawa maksud PKR ini sebuah parti yang liberal yang dimaksudkan bukan liberal dalam soal agama, soal sokongan terhadap Israel dan sebagainya. Itu mereka mengamalkan dasar liberal demokrasi yang mana mereka kalau perkara-perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan dengan hak asasi manusia, dia PKR tergolong dalam negara-negara yang menyokong kebebasan bersuara, kebebasan apa lagi? Human rights, berhimpun, kebebasan untuk memilih parti politik, kebebasan untuk membuat pilihan dalam sebuah negara yang demokrasi. Itu hak dia, itu hak dia, hak PKR. Tetapi yang cuba digambarkan oleh mereka ini seolah-olah PKR ini sebuah parti yang hari ini menyokong rejim Zionis, menyokong rejim Israel. Itu tak benar. Sudah pun dinafsirkan PKR. Hari ini PMX antara yang paling lantang dan paling kuat melobi negara-negara Arab, paling kuat melobi negara-negara lain untuk menyatakan sokongan, bersolidaritas
bersama dengan Palestin dan mendesak negara-negara yang rapat dengan Palestin juga dengan Israel juga supaya menyokong usaha untuk gencatan senjata. Itu sebab bila PMX pergi ke Singapura pun, Singapura menghormati pendirian kita yang menyokong Palestin. Singapura yang rapat dengan Israel juga menyokong, dan sama pendirian dia, mereka mahukan supaya gencatan senjata dan peperangan dihentikan di Semenanjung Gaza. Alright guys, so itu dia pencerahan daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu-isu semasa, terutamanya isu kononnya rakyat mahukan Perikatan Nasional kembali memerintah. Mungkin rakyat yang dimaksudkan itu ya geng-geng mereka sendiri, walaun-walauntit, lebay-lebay yang kita lihat hari ini semakin kerakusan ya untuk berkuasa, kembali berkuasa, mungkin untuk dapat makan gaji buta ya tanpa berbuat apa-apa. Sahabat-sahabat semua, kita tahu ya zaman kerajaan Perikatan Nasional adalah zaman kegelapan negara kita. Rakyat Malaysia dikurung, tidak boleh buat apa-apa, sehingga akan ramai yang hilang punca pendapatan, hilang pekerjaan, sahabat-sahabat semua. Dan bukan itu saja, ekonomi kita berada di tahap yang paling gelap dalam sejarah negara kita. Itu pandangan saya, sahabat semua. Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.